لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم علمنا مما نعرف بأمرك ونعرف بنعمتك والهم الملائكة المقربين وخلصنا من ظلمات الوهم وافتح علينا رحمتك وعلمنا صلاتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا ولساننا. قال الشيخ الموصل تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. Sekarang after menjimamu mengikut semua pada bumi semua pada subuh. dan afdal bagi makmum mengikutnya pada kunut imam pada subuh dan tasyahud akhir imam pada maghrib. Dan afdal bagi makmum mengikutnya mengikut imam pada kunut. Masalahnya makmum sembahyang zuhur di belakang imam yang sembahyang subuh atau maghrib. Masalah kitanya masalah makmum sembahyang umpama zuhur di belakang imam yang sembahyang subuh atau di belakang imam yang sembahyang maghrib. Katanya dan afdal bagi makmum mengikutnya mengikut imam pada kunut. Pada kunut imam pada subuh, pada masalah imam sembahyang subuh, makmum sembahyang zuhur atau asar ataunya isya. Maka afdal maknanya lebih sunat bagi makmum itu baca kunut bersama dengan imam juga. Dan tasyahud akhir dan afdal bagi makmum mengikut akan imam baca tasyahud akhir pada maghrib pada masalah imam sembahyang maghrib, makmum sembahyang zuhur. Jadi afdal kedua-dua. Pada masalah imam sembahyang subuh pun sunat baca kunut. Pada masalah imam sembahyang maghrib maka sunat bagi makmum baca tasyahud juga. Katanya dan tasyahud akhir imam pada maghrib. Jadi masalah makmum sembahyang zuhur, imam sembahyang maghrib. Adapun tasyahud awal sama-sama ada. Tasyahud awal sebab imam sembahyang maghrib, makmum sembahyang zuhur. Maknanya sembahyang maghrib ada tasyahud awal, sembahyang zuhur pun ada tasyahud awal. Jadi maknanya tasyahud awal muafakat pada imam dan makmum sama-sama ada. Tetapi masalahnya apabila imam selesai daripada sujud yang kedua bagi rakaat yang ketiga. Imam itu sembahyang maghrib, dia bangun duduk tasyahud akhir. Maka makmum afdal bagi dianya jangan mufarakah, bahkan duduk tasyahud bersama dengan imam juga. Nanti imam beri salam, dia bangkit tambah satu rakaat lagi. Dan harus bagi makmum niat mufarakah
pada ketika imam baca kunutnya pada subuh atau pada tasyahud akhir pada maghrib. Dan tiada meluput akan makmum fadilah jamaah. Dengan ini niat mufarakah. Kerana meliharakan aturan sembahyangnya. Dan harus tadi tu yang afdalnya kita ikut bersama dengan imam. Kalau imam subuh kita baca kunut. Kalau imam tu sembahyang maghrib, kita zuhur, kita ikut dia baca tasyahud akhir. Jangan kita mufarakah, itu lebih afdal, lebih banyak pahala. Tetapi satu perkara yang boleh juganya ialah harus bagi makmum, yakni makmum yang sembahyang zuhur atau asar artinya isyak yang 4 rakaat. Harus bagi makmum niat mufarakah. Niat mufarakah, niat berpisah daripada imam, jadi sembahyang seorang diri lah. Bila niat mufarakah tu pada ketika imam baca kunut pada subuh. Pada masalah imam sembahyang subuh, kita sembahyang zuhur. Maka apabila i'tidal rakaat yang kedua pada masalah imam sembahyang subuh, kita sembahyang zuhur. Apabila imam bangkit i'tidal pada rakaat yang kedua, imam membaca kunut. Maka kita niat mufarakah pun boleh. Itu pada masalah imam yang sembahyang subuh. Atau baca tasyahud akhir pada maghrib. Dan pada masalah imam yang sembahyang maghrib, kita sembahyang zuhur. Apabila imam bangkit daripada sujud yang kedua bagi rakaat yang ketiga bagi dia duduk baca tasyahud akhir, maka kita makmum mufarakah. Jadi maknanya kita makmum tak payah duduk bersama dengan dia lah. Tidak duduk tasyahud akhir bersama dengan dia. Bahkan kita niat mufarakah, kita terus kepada rakaat yang keempat bagi kita makmum. Habis tu niat mufarakah tadi, niat mufarakah ketika baca kunut oleh imam, niat mufarakah ketika baca tasyahud akhir bagi imam pada masalah sembahyang maghrib itu, dia katanya tidak dan tiada meluput akan makmum fadilah jamaah. Dengan ini niat mufarakah. Dengan sebab niat mufarakah saat itu tidak meluputkan fadilat jamaah. Kenapa boleh katanya tidak meluputkan fadilat jamaah? Kerana meliharakan aturan sembahyangnya, ini aturan sembahyang dirinya, diri makmum. Sebab tujuan dia niat mufarakah tu dia nak teruskan aturan cara sembahyang diri dia sendiri. Dengan sebab dia sembahyang zuhur tidak ada kunut. Apabila imam baca dengan sebab sembahyang dia ialah sembahyang zuhur, tidak ada kunut, imam tak apalah dia baca sembahyang subuh, dia ada kunut. Kita makmum yang sembahyang zuhur tidak ada kunut, apabila imam baca kunut, kita mufarakahlah untuk nak buat cara kita. Mengikut pelaturan sembahyang zuhur kita tidak ada kunut. Begitu juga pada masalah imam sembahyang maghrib, makmum sembahyang zuhur. Apabila imam bangkit daripada sujud yang kedua bagi rakaat yang ketiga, imam sembahyang maghrib mestilah ada tasyahud akhir di situ. Tetapi kita sembahyang zuhur tidak ada tasyahud pada rakaat yang ketiga. Maka untuk nak meraihkan akan pelaturan, akan aturan sembahyang kita sendiri, maka boleh kita nak niat mufarakah. Maka niat mufarakah itu masuk dalam niat mufarakah yang tidak ada uzur. Maka kaedah kitanya setiap-tiap niat mufarakah yang tidak ada uzur, maka tidak meluputkan dengan ada uzur, dengan ada sebab, maka tidak meluputkan fadilat jamaah. Dia kata sebab tu dia katanya kerana meliharakan aturan sembahyang diri, sembahyangnya ni sembahyang dirinya, diri makmum.
untuk nak jaga akan pelaturan sembahyang diri dia, sebab sembahyang zuhur tak ada kunut, sembahyang zuhur tak ada tasyahud, tidak ada tasyahud pada rakaat yang ketiga. Dengan sebab dia nak betulkan cara dianya, maka boleh dia nak mufarakah. Maka mufarakah itu tidak meluputkan fadilah jamaah. Sebab dia pun beri pilih. Sebab masalah di sini tu apabila imam makmum sembahyang zuhur di belakang imam sembahyang subuh, apabila imam tu baca kunut, maka makmum diberi pilih di antara berkunut sama imam atau niat mufarakah. Begitu juga kalau makmum tu sembahyang zuhur, imam sembahyang maghrib, maka diberi pilih ketika imam duduk tasyahud akhir itu, diberi pilih di antara mengikut imam pada tasyahud akhir atau niat mufarakah. Diberi pilih. Tetapi bersama dengan imam pada kunut, bersama dengan imam pada tasyahud akhir itu lebih afdal daripada kita mufarakah. Cumanya begitu. Boleh-boleh kedua. Jadi diberi pilih lah. Diberi pilih di antara mengikut imam pada kunut atau pada tasyahud akhir atau bermufarakah, niat mufarakah. Tetapi mengikut pada kunut pada tasyahud akhir itu lebih afdal. Kalau nak tanya boleh kedua lah. Nak mengikut pada kunut pada tasyahud akhir pun boleh, nak mufarakah pun boleh juga. Tapi kalau tanya mana yang afdal, memang mengikut pada kunut pada tasyahud akhir itu lebih afdal. Maka sekiranya kalau dia niat mufarakah untuk nak jagakan, untuk nak meliharakan, nak jagakan aturan sembahyang dirinya, maka bolehlah dia tu niat mufarakah. Maka niat mufarakah itu tidak meluputkan fadilah jamaah. Tidak meluputkan fadilah jamaah. Dia semuanya begitu. Jadi mana-mana pun kalau ada, kita perhati tengok, di mana-mana tempat sekalipun di masalah jamaah ni, apabila diberi pilih kepada makmum antara mengikut dan niat mufarakah, diberi pilih kepada makmum antara niat mufarakah dan mengikut imam, maka niat mufarakah itu tidak meluputkan fadilah jamaah. Contohnya pada masalah sama-sama sembahyang zuhur. Contohnya sama-sama sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur. Kita sembahyang zuhur, imam pun sembahyang zuhur juga. Tetapi di sisi kitanya ingatnya bilangan rakaat tu dah cukup 4. Kita bangun duduk. Kita bangun duduk tasyahud akhir. Sebab kita dah hitung, kita dah kira rakaat kita dah cukup 4 rakaat. Kita bangun duduk. Tetapi imam dia bangun tambah 1 rakaat lagi. Imam bangun tambah 1 rakaat lagi. Maka apabila imam tu bangun tambah 1 rakaat lagi, jadi pada kiraan kitanya jadi 5 lah. Sebab dia bangun 1 rakaat lagi, tetapi kita apabila imam bangun kepada rakaat yang kelima, kita pun disunat bagi kita mengucap tasbih. Mengucap tasbih boleh 3 kali sekiranya imam dah dengar, tetapi dia tak turun duduk juga. Dia tak turun duduk tasyahud akhir juga. Maka kita tanggung bahwasanya adalah rakaat-rakaat yang terlepas itu tidak dikirakan bagi imam. Boleh jadi imam adalah sebab-sebab dia tu, boleh jadi dia terlupa nak baca Fatihah pada rakaat yang pertama ke masalan, artinya terlupa nak baca Fatihah pada rakaat yang ketiga ke masalan. Dengan sebab itulah dia tambah 1 rakaat lagi, tapi pada zahir di kita dah jadi 5, tetapi pada wakil diisi imam tu tak cukup 4 lagi. Sebab tu dia bangun tambah 1 rakaat lagi. Kita nampak dia bangun jadi 5 tu, kita dah tasbih bagi dia, dah beri jagaan pada dia dengan tasbih 3 kali dah. Dia pun dah dengar dah.
tetapi dia tak turun duduk juga. Kita ingat suka baik kepada dia bahasanya adalah dia nak himbuhkan. Boleh jadi rakaat 1, rakaat 2 atau rakaat yang ketiga tu ada tidak tak baca Fatihah ke, ataunya rakaat dia tak tamak ninah ke masalah. Jadi mana rakaat yang pertama tidak ada bagi dia, sebab tu dia tambah 1 rakaat. Maka apabila imam tak turun duduk tadi tu, maka kita makmum diberi pilih di antara mufarakah dan tunggu imam di dalam tasyahud akhir itu. Kita tak boleh nak ikut sebab dah nyata-nyata kata imam tu jadi 5. Kita nak bangun ikut dia tak boleh sebab kita diisi kita ni dah cukup 4. Tapi barangkali diisi dianya tak cukup 4 lagi sebab tu dia tambah. maka ketika itu diberi pilih kepada kita makmumnya antara niat mufarakah dan menunggukan imam di dalam tasyahud akhir itu. Nanti beri salam bersama dengan imam. Maka sekiranya kalau kita pilih ambil mufarakah, kalau kita niat mufarakah, maka niat mufarakah itu tidak meluputkan akan fadilah jamaah. Itulah samanya. Jadi maknanya setiap-tiap niat mufarakah, kita ingat bahawasanya setiap-tiap niat mufarakah makmum tetap niat mufarakah yang ada pilihan. Di antara terus mengikut imam dan niat mufarakah. Jadi sekiranya kalau ada 2 pilihan gitu, kita pilih ambil niat mufarakah, maka niat mufarakah itu masuk dari niat mufarakah yang ada uzur. Niat mufarakah yang ada uzur tidak meluputkan fadilah jamaah. Menyalahi dengan niat mufarakah yang tidak ada uzur. Saja-saja kita nak mufarakah daripada imam dengan tidak ada mana-mana keuzuran, maka itu niat mufarakah gitu meluputkan fadilah jamaah. Begitulah hukumnya. Jadi pendek katanya, masalah kita tu imam sembahyang subuh atau imam sembahyang maghrib. Kita makmum sembahyang 4 rakaat zuhur atau asar ataunya isya. Maka diberi pilih ketika imam baca kunut, ketika imam tasyahud akhir itu diberi pilih di antara kita mengikut bersama dengan dia atau kita niat mufarakah. Tetapi ikut tu lebih afdal daripada niat mufarakah. Dan juga niat mufarakah itu tidak meluputkan fadilah jamaah. Begitulah. Dan makmum yang sembahyang subuh atau maghrib. Sebalik dengan tadi, akas dengan yang tadi. Dan makmum yang sembahyang subuh atau maghrib. Jadi makmum sembahyang subuh atau makmum itu sembahyang maghrib. Mengikut imam sembahyang seumpama zuhur. Maknanya seumpama itu maknanya asar ataunya isya. Janjinya rakaat imam itu lebih banyak daripada rakaat makmum. Bilangan rakaat sembahyang imam lebih banyak daripada bilangan rakaat bagi sembahyang makmum. Jadi makmum sembahyang subuh mengikut imam sembahyang zuhur. Makmum sembahyang maghrib pada imam tu sembahyang zuhur masalah. Maka di sini pun sama juga seperti masalah kita kata masalah jamak takhir pada waktu malam. Imam sembahyang isya sama-sama jamak takhir. Kita jamak takhir, imam jamak takhir. Maka hukum jamak takhir seperti kata kemarinnya, jamak takhir tak mesti boleh kita nak sembahyang dengan mana-mana dulu. Nak sembahyang zuhur dulu pun boleh, nak sembahyang maghrib dulu pun boleh, nak sembahyang isyak dulu pun boleh pada masalah jamak takhir. Adapun pada jamak takdim mesti mendulukan mempunyai waktu. Kalau jamak takdim kalau waktu malam mesti sembahyang maghrib dulu, kalau waktu siang tu mesti kena sembahyang zuhur dulu. Tetapi kalau jamak takhir, kalau waktu siang tu boleh kita nak sembahyang asar dulu, boleh kita nak sembahyang zuhur dulu. Begitu juga pada waktu malam. Maka fardunya kita katanya maghrib mengikut isya. Makmum sembahyang maghrib, imam sembahyang isya.
Lagi pula imam tu sembahyang isya tidak qasar, 4 rakaat. Jadi imam sembahyang isya, kita sembahyang maghrib. Itu pun sama juga dalam masalah kita di sini. Artinya sama-sama sembahyang isya, kita qasar, makmum itmam. Itu jadi maknanya kita 2 rakaat. Tapi itu tak boleh. Tapi masalah itu tak boleh. Imam sepenuh kita qasar tak boleh. Itu tak boleh. Salah. Begitulah. Jadi masalahnya imam sembahyang makmum sembahyang subuh mengikut imam yang sembahyang zuhur. Makmum yang sembahyang maghrib mengikut imam sembahyang zuhur yang 4 rakaat. Apabila sempurna ia akan sembahyangnya, yakni rakaatnya, harus baginya niat mufarakah pada subuh. Waktu imamnya bangun kepada rakaatnya yang ketiga, dan afdalnya menantinya akan imam supaya memberi salam serta imam. Ini jika imamnya membaca tasyahud awal. Adapun imamnya meninggal tasyahud awal walaupun ia duduk istirahah, maka wajib atas makmum subuh niat mufarakah semata-mata, tak kala imam bangun kepada rakaat yang ketiga. Tengok hukum dia. Ini masalah subuh dulu. Masalah makmum sembahyang subuh di belakang imam yang sembahyang zuhur atau isyak, artinya asar. Lepas tu macam mana boleh beripung? Kita kata ada qadha seorang, ada tunai seorang lah. Maksudnya begitulah. Nak kata tunai kedua-dua tak boleh lah. Sebab waktu lain-lain, tetapi boleh beripung sana itu. Makmum sembahyang subuh, imam sembahyang zuhur, kita kata ada seorang tu tunai, ada seorang ini qadha. Qadha seorang, tunai seorang. Dia katanya dan afdal, mana dia? Sekali lagi. Dan makmum yang sembahyang subuh atau maghrib mengikut imam mengikut imam sembahyang umpama zuhur. Tengok. Apabila sempurna ia makmum, akan sembahyangnya sembahyang makmum. Bukan maksud sempurna sembahyang itu selesai. yakni rakaatnya. Jadi sempurna rakaatnya, rakaat bagi makmum. Apabila ia makmum, apabila sempurna ia makmum akan sembahyang, yakni akan rakaatnya. Dia sepenuh rakaat tu macam mana? Dia sepenuh rakaat tu kita kira begini. Sebab satu rakaat kita tak kira dengan tasyahud akhir. Tasyahud awal pun kita tak kira. Sebab sepenuh rakaat tu apabila seorang nak kira kata sepenuh rakaat tu ketika mana? Ketika seorang sembahyang bangkit daripada sujud yang kedua bagi tiap-tiap satu rakaat. Itu makna sempurna rakaat. Apabila kita sembahyang, tak kira rakaat yang pertama, rakaat yang kedua, yang ketiga, yang keempat, mana-mana sembahyang sekalipun, apabila kita bangkit daripada sujud yang kedua, itu dikira dah sepenuh satu rakaat itu. Jadi kalau rakaat yang pertama, selama mana kita duduk dalam sujud yang kedua bagi rakaat yang pertama, mana rakaat yang pertama belum sempurna. Apabila kita mulai bangkit daripada sujud yang kedua, maka rakaat yang pertama dah sempurna. Katalah, kalau rakaat yang kedua bagi sembahyang zuhur, selama mana kita tak bangkit daripada sujud yang kedua bagi rakaat yang kedua, maka rakaat yang kedua itu belum selesai, belum sempurna. Apabila kita angkat
kepala kita daripada lantai pada sujud yang kedua, maka kira kata rakaat yang kedua itu dah sepenuh. Nak duduk tasyahud awal ke tidak duduk itu lain kira. Begitulah. Jadi maknanya di sini makmum sembahyang subuh di belakang imam yang sembahyang zuhur, apabila angkat daripada sujud yang kedua, bagi rakaat yang kedua bagi makmum, maknanya sembahyang dia dah sempurna, rakaat yang kedua dia dah sempurna. Maka di sini pada masalah makmum sembahyang subuh, imam sembahyang zuhur, dia sama-sama ada tasyahud di situ. Sama-sama ada tasyahud di situ. Tetapi makmum sembahyang subuh, tasyahud dia, tasyahud akhir adalah wajib. Maklum sebab rukun sembahyang. Adapun imam, tasyahud ada juga bagi dia, tetapi tasyahud itu tasyahud yang sunat ab'ad. Maka apabila selesai daripada sujud yang kedua bagi rakaat yang kedua bagi makmum, tadi dia katanya harus bagi makmum niat mufarakah pada subuh. Harus bagi makmum niat mufarakah. Pada subuh. Waktu imamnya, yakni ketika imamnya bangun kepada rakaat yang ketiga. Ketika imam nak bangkit kepada rakaat yang ketiga itu, boleh kita makmum tu niat mufarakah. Tetapi dan afdalnya menanti makmum akan imam supaya memberi salam serta imamnya. Tetapi ini jika imamnya membaca tasyahud awal. Kalau imam baca tasyahud awal, maka boleh kita nak tunggu, nak nanti dia lah. Adapun imamnya meninggal tasyahud awal, walaupun dia duduk istirahat, tak dikirai dengan duduk istirahat itu, maka wajib atas makmum subuh, makmum yang sembahyang subuh, niat mufarakah semata-mata. Tak kala imamnya bangun kepada rakaat yang ketiga. Gitu. Jadi gini, makmum sembahyang subuh di belakang imam sembahyang zuhur. Apabila sama-sama rakaat yang pertama lah, jadi makmum tu mengikut makmum yang sembahyang subuh tu mengikut imam semenjak daripada rakaat pertama lagi. Sama satu, sama-sama dua. Makmum rakaat pertama, imam pun rakaat pertama. Imam rakaat yang kedua, makmum pun rakaat yang kedua. Cumanya ini subuh, yang nu zuhur. Apabila imam bangkit daripada sujud yang kedua bagi rakaat yang kedua. Itu kita kena nanti tengok di situ. Apabila imam bangkit daripada sujud yang kedua bagi rakaat yang kedua. Situ kita kena nanti tengok. Adakah imam duduk tasyahud awal ke tidak? Sekiranya kalau selepas pada sujud yang kedua bagi rakaat yang kedua, imam tidak duduk untuk baca tasyahud awal. Kalau duduk sebentar tu jadi duduk istirahat, maka duduk istirahat tak dikirai di sini. Kita kira katanya imam selepas pada dia selesai daripada sujud yang kedua bagi rakaat yang kedua, dia terus bangun berdiri kepada rakaat yang ketiga. Maka kita tak boleh nak menunggu, nak menantikan imam di dalam tasyahud. Mesti kena niat mufarakah. Mesti kena niat mufarakah. Sebab apa? Sebab imam tak duduk. Sebab imam tak duduk, kita nak duduk tak boleh lah. Kita nak mengikut duduk juga, kita nak ikut dia tapi dia tak duduk, maka tak boleh. Mesti kena niat mufarakah. Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Jadi maknanya imam itu sekali lagi rupanya
imam selepas pada sujud yang kedua bagi rakaat yang kedua, dia terus bangun berdiri kepada rakaat yang ketiga. Jadi rupa di situ, rupanya imam tidak duduk untuk tasyahud. Maka wajib bagi kita makmum yang sembahyang subuh ini niat mufarakah. Sebabnya kalau kita tak niat mufarakah, padahal imam tak duduk, jadi kita duduk. Sebab kita memanglah kena duduk sebab kita sembahyang subuh. Cukup dua duduk tahiyat akhir lah. Kita makmum ni, tetapi imam tidak duduk. Maka dengan sebab imam tak duduk, kita dah lepas bahawasanya masalah tasyahud awal imam ni kalau dia tinggal, mesti tinggal kita. Mesti kena muafakat pada tinggal. Itu masalah tasyahud awal pada pengajian kita yang lepas. Wajib muafakat oleh makmum akan imam pada masalah tasyahud awal itu pada tinggal. Dengan sebab di sini imam tak duduk tasyahud awal, tetapi kita mesti kena duduk tasyahud. Tetapi imam tak duduk tasyahud. Maka kalau kita duduk baca tasyahud di dalam ikutan dia lagi, membawa kepada rusak sembahyang kita. Membawa kepada jadi batal sembahyang kita. Sebab imam tak duduk, kita kalau kiranya asalnya tak boleh nak duduk lah. Tetapi terpaksa kita kena duduk sebab kita sembahyang subuh dah cukup rakaat kita. Lalu tu tak ada jalan lain, hanya kena mufarakah saja. Satu jalan saja. Begitu. Tetapi kalau imam selepas pada sujud yang kedua bagi rakaat yang kedua, dia bangun duduk. Dia bangun duduk. Duduk tasyahud awal untuk dia lah. Kita mestilah, kita memanglah mesti dah. Sebab kita sembahyang subuh dah cukup bilangan rakaat kita, kita mesti kena duduk tahiyat akhir semata dah. Macam mana pun kita kena duduk tahiyat akhir semata dah. Semata dah. Tetapi imam duduk juga untuk tasyahud awal untuk dia. Maka di situlah katanya boleh kita nak memilih, diberi pilih kepada kita makmum antara niat mufarakah dan menunggukan imam. Kalau kita nak niat mufarakah, niatlah. Dan niat mufarakah itu masuk dalam kaedah tadi, niat mufarakah yang ada pilihan. Setiap niat mufarakah yang ada pilihan di antara niat mufarakah dan menunggu imam, maka niat mufarakah itu tidak meluputkan fadilah jamaah. Jadi maknanya apabila selesai bangkit daripada rakaat yang kedua, bangkit daripada sujud yang kedua bagi rakaat yang kedua, imam bangun duduk, kita pun bangun duduk juga. Di situ kita nak niat mufarakah pun boleh. Apabila kita niat mufarakah, kita sudah daripada tahiyat, sudah selesai daripada bacaan tahiyat, bacaan tasyahud, kita selawat, kita beri salam. Jadi mana kita dah putus dah dengan dia. Imam pulanya selepas pada dia tasyahud awal, dia bangun rakaat yang ketiga lah. Cara kita, dia cara dia lah, sebab kita dah niat mufarakah. Jadi apabila imam bangkit daripada sujud yang kedua bagi rakaat yang kedua, bangun duduk, kita pun ikut bangkit bangun duduk juga, tetapi kita niat mufarakah. Boleh nak buat begitu. Dan niat mufarakah itu tidak meluputkan fadilah jemaah. Tetapi yang afdalnya, jadi katanya tadi itu boleh kedua, tapi kalau nak ambil yang afdal, yang banyak pahalanya, kita jangan mufarakah. Kita jangan mufarakah. Bahkan imam baca tasyahud awal, kita baca tasyahud akhir. Selepas pada imam baca tasyahud awal, dia bangun rakaat yang ketiga, yang keempat. Kita selepas pada baca tasyahud akhir kitanya, selepas pada bacaan tahiyat, kita baca selawat. Kalau nak baca doa pun bacalah. Lepas tu jangan beri salam lagi kita. Jangan beri salam. Kita jangan beri salam lagi. Ni kira cara afdal. Kita jangan beri salam, tunggu dalam duduk itu dah. Tunggu dalam duduk itulah. Nanti imam duduk tahiyat akhir ni,
nanti imam sampai masa dia duduk tasyahud akhir, dia beri salam, kita pun beri salam selepas pada dia beri salam. Itu cara yang lebih afdal, lebih banyak pahalanya. Itulah katanya. Tengok sekali lagi dia kata, apabila sempurna ia akan sembahyangnya, yakni rakaatnya harus baginya bagi makmum niat mufarakah pada subuh. Apabila bangkit daripada sujud yang kedua bagi rakaat yang kedua tu, kita terus niat mufarakah. Terus niat mufarakah. Pada waktu imam bangun kepada rakaat yang tiga, bangun duduk ke tak duduk, kita niat mufarakah, boleh ke semuanya. Imam tak duduk pun kita niat mufarakah. Imam duduk pada tasyahud awal dia pun kita niat mufarakah juga. Dan yang afdalnya dan afdalnya menanti, yakni menunggu nyanyi makmum akan imam. Menanti dengan maknanya kita selepas pada kita beri salam, selepas pada kita bacaan tasyahud, bacaan selawat, kalau nak baca doa pun bacalah, sunat pula. Kita jangan beri salam lagi, hanya kita tunggu, kita menantikan imam, nanti imam duduk tasyahud akhir pada rakaat yang keempat bagi dia lah. Nanti dia beri salam, kita pun beri salam. Itu paling afdalnya. Dan afdalnya menantinya makmum akan imam supaya memberi salam serta imam. Supaya katanya, kenapa boleh kata afdal, kita menanti menunggukan imam untuk beri salam bersama dengan dia, supaya katanya salam kita tidak berlaku di dalam jemaah lagi. Tetapi kalau kita niat mufarakah, maknanya tahiyat akhir kita tidak berlaku, tidak jatuh dalam jemaah. Tidak duduk dalam jemaah, tak berlaku dalam jemaah. Begitu juga beri salam kita atas jalan seorang diri. Tetapi kalau kita menunggu, maknanya salam kita berlaku di dalam jemaah lagi. Walaupun imam, memanglah imam beri salam dulu. Imam beri salam dulu, kemudian kita ikut dengan beri salam kita. Tetapi walaupun salam kita selepas pada salam imam, dikira kata salam kita itu berlaku di dalam jemaah. Jadi maknanya kalau kita tak niat mufarakah, bahkan kita menantikan imam, menunggukan imam beri salam bersama dengan dia, jadi maknanya sembahyang subuh kita saat ni tu mulai pada takbir sampai beri salam berjemaah 100%. Jadi rupa begitulah. Tetapi kalau kita niat mufarakah, maknanya tak 100% lah sebuah sembahyang kita tu jadi berjemaah. Itu sebab itulah katanya menunggu menanti imam, nanti beri salam bersama dengan imam itu lebih afdal. Begitulah. Maka dia kata ini afdal menanti. Ini katanya afdal menantikan imam supaya memberi salam serta imam tu jika imam membaca tasyahud awal. Jadi kalau imam tu duduk baca tasyahud awal, diberi pilih kepada kita dua jalan. Satunya niat mufarakah, yang keduanya menunggu. Menunggu tu yang lebih afdalnya. Tetapi kalau imam tak duduk, selepas pada sujud yang kedua, bagi rakaat yang kedua, dia terus berdiri untuk rakaat yang ketiga. Tengok apa nak kata pula. Ini jika imamnya membaca tasyahud awal, adapun imamnya meninggal tasyahud awal walaupun dia duduk istirahat, maka wajib atas makmum subuh, makmum yang sembahyang subuh tadi di belakang imam yang sembahyang zuhur, niat mufarakah semata-mata, tidak ada beri pilih pada menunggu dan pada menanti. Tak kala imam bangun kepada rakaat yang ketiga. Tak boleh kita nak tunggu, mesti satu jalan saja, ialah niat mufarakah. Begitulah ulasannya. Jadi maknanya masalah imam sembahyang zuhur, kita sembahyang subuh, sekiranya kalau imam tak duduk tasyahud awal, mesti kita kena niat mufarakah. Mesti kita kena niat mufarakah. Tetapi kalau imam duduk tasyahud awal, maka diberi pilih antara niat mufarakah dan menunggukan imam untuk nak beri salam bersama dengan dia. Begitulah.
Lepas tu, habis tu, semayang subuh tadi tu, kita makmum semayang subuh, imam semayang zuhur. Kita kunut kita macam mana? Sebab kita semayang subuh. Kita semayang subuh, kita ada kunut. Dalam mazhab Syafi'i ada kunut. Maka jawabnya, kalau sempat baca, baca. Apabila bangkit kepada i'tidal, rakaat yang kedua, kalau kita sempat baca, bacalah. Contohnya barangkalinya boleh jadi kalau katanya imam tu dia lama juga dia i'tidal. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Lepas tu dia ada baca doa-doa dia lagi. Sama tara nak habis doa dalam i'tidal selain pada Rabbana walakal hamd tu ada doa dia lagi. Itu tengok dalam sebut dalam kitab Azkar Nawawi pun ada sebut. Imam ada baca doa dia lagi. Maka kalau imam panjangkan sedikit akan i'tidal dia, maka kita ada kesempatan oleh untuk nak baca kunut, bacalah. Tapi kalau tidak ada kesempatan, maka jangan kita baca kunut. Jangan kita baca kunut. Nanti kita sujud sahwi selepas pada tu. Ketika nak beri salam. Begitulah. Itulah masalah kunut. Kalau sempat dibaca, baca. Kalau tak sempat, maka jangan baca sebab membawa kepada ketinggalan daripada imam pula. Itu kita dah lepas. Ketinggalan daripada imam itu ada kalanya hukum makruh, ada kalanya hukum haram, ada kalanya sampai membatalkan sembahyang. Itu sebagaimana yang telah lepas dulu. Habis di situ masalah makmum sembahyang subuh di belakang imam sembahyang umpama zuhur. Dan satu masalah lagi pada masalah sembahyang maghrib pula. Makmum sembahyang maghrib, imam sembahyang zuhur. Katanya dan wajib atas makmum maghrib. Wajib atas makmum yang sembahyang maghrib di belakang imam yang sembahyang zuhur. Wajib atas makmum maghrib, yakni makmum yang sembahyang maghrib di belakang imam yang sembahyang umpama zuhur. Wajib apa dia? Wajib niat mufarakah. Tak kala bangun imam seumpama zuhur. Ini imam yang sembahyang zuhur atau seumpamanya. Kita tafsir begitu. Tak kala imam seumpama tak kala bangun, yakni bangkit, tak kala bangun atau bangkit imam seumpama zuhur. Ini imam sembahyang zuhur atau seumpama zuhur. Itu maksudnya. Tak kala bangun imam sembahyang imam seumpama zuhur, yakni imam yang sembahyang zuhur dan seumpamanya. Seumpama zuhur. Bangun-bangun kepada rakaat yang keempat. Imam duduk istirahat rakaat yang tiga tak dikira macam tadi. Dan tiada harus sekali-kali menanti memberi salam serta imam. Tak boleh. Sebab apa? Kerana membawa kepada mengerjakan duduk yang tidak memperbuatkan dia oleh imam. Jadi masalahnya kita sembahyang maghrib di belakang imam yang sembahyang zuhur dan seumpama zuhur, asar artinya isyak. Maka apabila bangkit daripada sujud yang kedua bagi rakaat yang ketiga, situ tepat jadi berlainan kita dengan imam. Di situlah selepas daripada bangkit daripada sujud, selepas pada bangkit daripada sujud yang kedua bagi rakaat yang ketiga,
Sebab kita sembahyang maghrib selepas pada sujud yang kedua bagi rakaat yang ketiga nak ada mesti kena baca tasyahud akhir. Adapun imam tidak ada tasyahud di situ. Sebab rakaat yang ketiga bagi imam tidak ada tasyahud. Hanya kalau nak ada pun duduk istirahat. Tetapi duduk istirahat tak dibilangi. Sebab duduk istirahat itu sekadar sunat hay'ah saja. Jadi maknanya pihak imam tidak ada duduk tasyahud, pada pihak kita wajib kena duduk. Situlah tepat jadi berlain ni kita dengan imam. Maka rupa di situnya ada satu jalan lah saja, tak ada jalan lain, hanya makmum terpaksa kena niat mufarakah. Makmum terpaksa maknanya wajib lah. Terpaksa di atas makmum tu niat mufarakah. Wajib di atas makmum niat mufarakah. Tidak ada jalan lain. Maka memanglah niat mufarakah begini, niat mufarakah yang wajib. Niat mufarakah yang begini, yang rupa kita sekarangnya, yang pada masalah kita sekarang ini, ialah niat mufarakah yang ialah hukum dianya wajib. Maka niat mufarakah yang wajib tidak meluputkan fadilah jamaah. Sama dengan niat mufarakah yang ada pilihan tadi. Masuk dalam niat mufarakah dengan ada uzur. Tidak meluputkan fadilah jamaah. Dan wajib, dia katanya, dan wajib atas makmum maghrib niat mufarakah. Bila niat mufarakah? Tak kala bangun imam seumpama zuhur, imam yang sembahyang zuhur dan seumpama tu kepada rakaat yang keempat. Sebab dia tidak ada duduk, tidak ada tasyahud, maka kita mestilah kena niat mufarakah. Dan tiada harus sekali-kali. Dan tiada harus sekali-kali, tak boleh sekali-kali, tidak harus sama sekali bagi makmum menanti, menunggu, memberi salam serta imam, tak boleh sama sekali. Kalau tunggu nak beri salam bersama dengan imam tu membawa kepada jadi batal. Jadi maknanya tak boleh nak tunggu tu, jadi maknanya kita tak niat mufarakah. Kita tak niat mufarakah tu maksudnya. Kita tak niat mufarakah, kita baca tasyahud akhir cara kita. Imam biar dia bangun rakaat yang keempat, kita selepas pada tasyahud akhir itu kita tak beri salam, hanya nanti beri salam bersama dengan imam. Itu tak boleh nak buat begitu. Jadi maknanya satu jalan saja ialah niat mufarakah. Tak niat mufarakah tu membatalkan sembahyang. Tak niat mufarakah tu membatalkan sembahyang. Tak niat mufarakah, tidak meniat mufarakah kerana supaya nak boleh salam serta imam tu membatalkan sembahyang. Kenapa? Tidak harus sama sekali, kerana membawa kepada mengerejakan duduk. Kerana membawa kepada mengerejakan duduk. Duduk makmum. Duduk mana? Duduk yang tiada memperbuatkan dia oleh imam. Sebab imam memanglah dia sembahyang zuhur, dia tak duduklah tasyahud pada rakaat yang ketiga. Kalau duduk tu salah. Sebab dia sembahyang zuhur memang tidak ada tasyahud, maka imam tak duduk, kita duduk. Itu mana kita mengerjakan duduk, kita membuatkan perbuatan duduk padahal imam tak buat. Padahal imam tak buat. Maka jadi maknanya kita melebihi di atas imam, kita menyalahi di atas perbuatan imam. Maka tak bolehlah begitu, membatalkan sembahyang. Begitulah hukumnya. Jadi masalahnya makmum yang sembahyang maghrib di belakang imam yang sembahyang zuhur atau asar atau isya, pada masalah rakaat yang ketiga bagi makmum itu tidak ada jalan lain, hanya niat mufarakah, satu jalan itu saja. Gitulah hukumnya. Adapun tasyahud awal sama-sama ada, itu tidak ada masalah lah. Sembahyang zuhur pun ada tasyahud awal, makmum yang sembahyang sembahyang maghrib pun ada tasyahud awal. Sama-sama ada, tak jadi masalah. Tetapi yang kita nak tengoknya pada masalah
pada rakaat yang ketiga. Kita mesti kena duduk tasyahud awal, dia tidak ada tasyahud bagi dia. Lalu tu satu jalan diberi ialah meniat mufarakah saja. Habis di situ kita dah selesai daripada sumur, daripada 12 perkara daripada syarat-syarat sah mengikut. Syarat-syarat sah mengikut makmum akan imam itu dah selesai. Jadi yang dulu itu semata-mata syarat bagi sah mengikut. Yang cakapan dulu 12 perkara itu semata-mata syarat bagi sah mengikut. Tidak tilik kepada afdal ke, pahala tak pahala, fadilat tak fadilat, tak ada kira. Sekiranya kalau cukup 12 syarat yang disebut dulu tadi, maka sahlah kita mengikut makmum akan imam. Nak dapat fadilah jam'ah ke tidak dapat fadilah jam'ah, itu tengok adab dia ada ke tidak. Kena dengan adab jemaah ke tidak ada adab jemaah. Kalau tak kena dengan adab jadi makruh, maka meluputkan fadilah. Itu kena tengok suku pula. Maka untuk hari ini kita sekadar itulah dulu. Nanti esok hari kita sambung pada fasal yang ketiga. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين